اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، كن فضوليا فضوليا. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، رككم كن فضوليا فضوليا. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا، كن فضوليا، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، كن فضوليا فضوليا. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها.
Rasa macam kita ni tak handsome ke? Tak lah. Yang ini ke? Yang belakang ada, ini yang mula-mula saya ingatkan Singapura punya ni, sekali rupanya bukan. Saudara Wan dah tukar dia punya ni, nampak kecil sikit. Tapi tak apa, walaupun kecil, kita tak orang yang sama juga. Jadi kalau nampak gambar ni tahulah siapa orangnya dan kita lah juga, tak ada orang lain lah insyaAllah. Tambah seorang tu, kalau tambah seorang tu mungkin bukan kita lah. Tu Corin lah mungkin. Orang lain. Okey, Ustazah, apa tajuk dia, Ustazah? Okey, malam ni insya-Allah kita akan perbualkan atau kita akan kongsikan sikit sebanyak tentang topik malam ni, iaitu Aduh Bibiku. Last week kita dah cakap pasal buat lagi. Aduh, ada sekali je, tak boleh dua kali. Last 2 weeks kita dah bincangkan tentang alamak kahwinkan aku. Tapi kali ini kita nak bincang pasal aduh topikku. Kenapa Zabadina? Kenapa? Rasa kenapa? Kenapa? Pasal kali ni isu yang sangat diperkatakan between seorang maid dengan ada accusation lah between maid dengan dia punya owner. Itu jadi satu sampai terus naik mahkamah. Itu yang kita rasa macam perlu ke dekat Singapura ni ada bibi? Pasal untuk saya sendiri saya tak ada maid. FYI. Pause. Okay, Chok. Sebelum kita kumpas ataupun sebelum kita share lagi lebih mendalam lagi tentang topik ni, mungkin kita boleh bezakan dulu. Apakah itu perbezaan antara bibi, maid dengan yang zaman dahulu kala, zaman Rasulullah atau sebelumnya, diorang ada bukan dia tak dipanggil maid tapi dipanggil hamba abdi ataupun slave. Apakah perbezaannya? Ustaz Farhan mungkin? Saya, okey. Yes. Sebelum tu saya nak tanya, kenapa dia bibi Kenapa dia bibi? Kenapa tak aduh maidku? Macam itu. Itu apa maksud bibi? Saya tak pastilah pasal saya bukan orang Indonesia. Okey, jadi apa perbezaan antara pembantu rumah dengan kita katakan hamba sahaya lah ataupun hamba abdi. So hamba abdi ni di zaman Rasulullah SAW ni dia ada peperangan. So dalam peperangan tu kalau siapa yang menjadi tawanan, maka orang itu kita panggil kepada hamba abdi. Dia kena jual. Macam cerita Alibaba punya lapuk tu yang kita tengok 1,000 malam, salah 1,000 dirham macam tu. Tapi kalau kita bukanlah muka dia baru saya membeli. Macam itu okay. 25% belakang. Kira tu je. Okey. Jadi bila kita tengok konten kita pada malam ni pula, majikan. So majikan dia ambil pembantu rumah ni, kita kata penghikmat lah, yang khidmat bersama dia. Cuma kalau saya pun tak ada maid. Cuma ada maid untuk nenek lah. Cuma mungkin ada penonton kat luar sana mungkin tahu berapa jam agaknya selalunya maid ni kerja lah. Saya takut kena 24 jam. 24 jam tu macam tak ada peri kemanusiaan lah. Maksudnya sekejap bibi, bibi. Tu sampai anak pun dah sampai melekat dengan bibi. Jadi perbezaannya bibi ni kita bayar. So bayar kepada pihak cawangan yang mana kita ambil. Dalam satu masa tu baru kita akan kasih secara full lah, maksudnya payment secara full $600 setiap bulan. Kalau dia ada dia punya banyak benda lah, macam masuk dia sakit dia apa semua, kita nak kena tanggung lah. Itu yang saya dapat antara perbezaan dia antara hamba sahaya dengan pembantu rumah. Cuma saya nak tanya, kenapa pembantu rumah kebanyakannya adalah kaum wanita? Kalau ada kaum lelaki sedap tau. Maksudnya kaum lelaki bapa-bapa ni, dia panggil, bapak tolong urutkan belakang. Kan sedap kan, macam balik kerja penat ni Ustaz Kamarul kaki, urut kaki. Macam tu lah. Asal kenapa perempuan? Dia kenapa tak ada lelaki? Apa yang saya faham lah kan, kalau pasal yang kat rumah tu pasal dia nak kena tolong-tolong pekerjaan di rumah, contohnya macam pakai baju, memasak dan everything. Tapi kalau dia ada juga, tapi istilahnya pekerja buruh yang akan membantu dari sudut pembangunan negara lah. So actually tugasan mereka tu sama, sama-sama macam mereka kena keluar, kena tinggal kat sini untuk mendapatkan rezeki lah. Tapi macam untuk maid-maid ni dia lebih khusus, maksud dia hanya tertumpu pada kerja-kerja di rumah. So mengambil anak dia dan sebagainya lah. Tapi saya rasa kan dia bukan macam
mengambil tugas ibu tu tahu. Dia hanya menolong aja, meringankan aja. Jangan salah faham. So that's why kita ni tak boleh nak suruh everything dekat orang. Dia hanya membantu saja, meringankan bebanan seorang isteri. Tapi untuk hak mutlak pekerjaan tu terpegang pada isteri juga. Saya sokonglah sebenarnya kerana kalau nak ikutkan, kalau kita ikut betul-betul lah sekarang kalau dahulu kala mungkin kos kehidupan di Singapura taklah setinggi seperti keadaan sekarang. Betul. Kalau dulu mungkin ibu-ibu ataupun isteri-isteri duduk di rumah untuk menguruskan rumah tangga masih okey. Tapi sekarang kerana kehidupan kos dah terlalu tinggi, jadi kedua-duanya dan lagi satu mungkin isteri sekarang, suami dan isteri mempunyai education background yang mungkin sama. Jadi mereka berdua ingin keluar untuk mencari kerjaya dan untuk menambahkan lagi pendapatan. Jadi di rumah tu mungkin kalau ada kain baju tu, kita selalu pegang baju tu dah tinggi, dah macam gunung Everest kan. Jadi tak sampai nak boleh macam sembunyi belakang kain baju tu. Jadi siapa lagi nak tolong? Jadi daripada situlah jadi kita ambil bibi untuk membantu kita untuk mengurus rumah tangga, anak-anak, masakan dan sebagainya lah. Kerana si isteri sudah keluar bekerja untuk membantu sang suami untuk mencari pendapatan yang lebih. Macam Ustaz Farhan cakap tadi, kenapa bibi-bibi ni lebih kepada perempuan daripada lelaki? Saya terbayangkan juga kalau sekiranya bibi tu lelaki saya rasa mungkin kalau isteri balik rumah tu mungkin baik-baik tersenyum boleh menjerit balik kot. Sebab mungkin kalau sapunya, mungkin kalau hallnya panjang gini dia sapu setengah je. Lagi setengah mungkin dia tak sapu Mungkin dari sudut telitinya tu tidak ada. Mungkin jugalah Ustaz Kamarun senyap je dari tadi, okey? Tak apalah, hari ni saya rest kejap lah. Okay, tak, pada pendapat saya memang nature of work dia lah sendiri. Nature of work macam maksudnya tak semestinya seorang lelaki tu dia memang dia boleh buat sapu rumah, boleh buat masak, boleh buat ni apa-apa pekerjaan yang di rumah lah. Tetapi one of the thing saya rasa dia bukan kerja dia because nature of work ni memang banyak kepada wanita lah. Memang diorang lagi senang untuk buat kerja ni lah. Kalau macam tadi Ustazah Syafah sampai cakap lah, kadang-kadang lelaki kalau buat nanti tak senang untuk kita communicate dengan kita punya own colleague. Am I right? Macam kadang-kadang ada perselisihan faham. So dekat maid ni pun kadang-kadang kita suruh dia buat A, dia buat B. Dan itu kadang-kadang mencetuskan kemarahan. So macam mana ni? Macam mana nak menangani isu, I don't know lah, kadang-kadang orang kata communication breakdown, ada pula kata language barrier. So how people tangani masalah-masalah macam gini masalah-masalah mendatang. Macam kita mengharapkan dia membantu kita, at last kita yang tertekan. Apa pendapat Asatizah ni untuk perkara macam gini? Okay. Untuk saya secara peribadi, saya tak ada pembantu rumah lah. Tapi kita ambil pembantu rumah untuk nenek. Jadi bila mana datang ke tempat cawangan yang kita pilih, selalunya kita akan tengok dia ada profiling tu. Profiling dia macam nak kata benda tak baik pula. Jadi maksudnya dia boleh berpilih lah, memilih. Kita boleh memilih tau. Ada profiling. Macam profiling dia, okay, nama dia siapa, umur dia berapa, apa pekerjaan dia, latar belakang dia, pengalaman dia macam mana. So bila nanti kita letak lah, macam kita dah pilih, saya rasa orang ni macam saya berkenan lah. Sebab ada pengalaman dia kan. So bila kita tanya dia, okay, kamu boleh buat apa, kamu boleh ni. Tapi bila sampai masanya, dah datang kat tempat kita, dah sign kontrak, sekarang dia kata tak boleh lah. Macam mana Ustaz keluarga Ustaz lah menangani masalah ni? Pasal kita dah bayar, takkan nak hantar dia balik. Okay. Sebab dia ada dia punya rules and regulation. So macam contohnya ikat sampai 2 tahun ataupun ikat setahun. So kalau kita patah balik hantar, kalau memang masalah tu datang daripada mereka, dia ada dia punya apa kata orang tu, kadang-kadang dia punya profit tu kita boleh tukar balik orang lah. Tapi kalau kita break the ni, maksud kita tak nak lagi orang tu, duit tu terus padam macam tu lah. Kita padam. Jadi kita kena bayar lagi some amount tu. Sebab kita break dia punya pasal itu akan memberatkan pihak keluarga bukan? Betul. So bila datang tu, bila dia buat kerja, kita tengok ini tak kena lah. So kita ajar dia pula, kita didik dulu. Dia balik macam cara macam ini. Satu kali tu dia sapu. Saya rasa saya sapu lagi baik lah. Saya kata saya cakap dengan adik saya sendiri, saya cakap ini kalau sapu baik, kalau pukul rata baik saya sendiri yang sapu. Cara delap semua. Tapi kita nak kena sabar lah.
sama dia macam pekerjaan kita di masjid lah. Sebab kita permulaan kan tak tahu suasana dan sebagainya. Mungkin diorang kat kampung pakai kelapa kan. Pelepah kelapa. Tiba-tiba datang sini pakai vacuum. Mungkin tak biasa. Ataupun dengan cara-cara kehidupan kita dan sebagainya. Tapi berdasarkan pada pengalaman tadi, sebaiknya kita cek betul-betul lah dengan tempat yang kita ambil tu. Pastikan dia betul-betul dapat laksanakan tugasan kita tu. Jangan sampai macam 4 bulan dan 5 bulan pun masih tetap yang ditumpuk yang sama, tak ada perubahan. Itu masalah. Itu yang saya dapat lihat lah. Macam tu. Ustazah? Kalau dapat saya tambah, mungkin kita kena lihat dari sudut, cara pembesaran, background, keadaan sekeliling. Kita datang daripada kehidupan yang berbeza. Jadi kalau if you have this kind of expectation, kalau kita ambil bibi, mungkin kita need to lower down our expectation. Kerana kalau kita tak adjust kita punya expectation, at the end of the day, kita yang akan stress. Sebab macam Uzah cakap tadi lah, kita expect dia untuk buat A, sekali tutup-tutup, at the end of the day dia buat C. Jadi mungkin kita akan stres, dan apabila kita stres, kita akan memarahi dia. Okay, kita akan marah dia, kita akan tengking dia, kita akan some people like to the extent sampai punish dia, tak kasih makan lah apa dan sebagainya. Jadi secara tak sengaja kita telah menganiaya bibi tu yang mana sepatutnya dia membantu kita, dan dia buat kesalahan atas sebab dia itu bagi kita salah, tapi bagi dia sebenarnya tak ada apa-apa, okey je. Macam contohnya kalau kita nampak semut berderet beratur jalan atas meja, bagi kita kalau semut berderet jalan atas meja ni mungkin ada air manis atau ada benda manis yang tak lap dan tak bersih. Tapi bagi dia mungkin tak ada apa-apa. So these are the things yang kita perlu lampirkan ataupun yang kita perlu tuliskan dan kita perlu terangkan pada dia lah apa yang kita nak, and we also need to be orang kata realistik lah, kena and also be staggered lah, tak boleh terus dia datang daripada agensi ke apa sekelepuk kita kasih dia syarahan sepanjang malam apa yang kita nak from A to Z. Kita kasih dia masa, kita kasih dia ruang supaya dia pelan-pelan belajar cara kehidupan kita dan trying to adapt ikut pada expectation yang kita letakkan. Bagi yang ada Ustazah katakan tadi pasal realistik tu, perkataan realistik tu yang saya rasa itu yang betul lah, sebab kadang-kadang expectation kita tinggi sangat tau. Dan kalau kadang-kadang kita sendiri tak mampu nak lakukan, apatah lagi orang pembantu tu yang boleh lakukan. Contohnya kita tak boleh panjat pokok kelapa, tapi kita mati suruh dia panjat pokok kelapa, kan macam tak kena kan. Ataupun kita sekarang ada mesin, tapi kita suruh pembantu rumah kita basuh pakai tangan. Itu satu penderaan lah bagi saya. Sebab benda tu dah kita tak, kalau misal katalah kita masih hidup kat Sungai lagi, tu lain lah rumah kampung. Tapi ni rumah moden, mana kita boleh suruh pembantu rumah tu untuk basuh pakai tangan lagi kan, kesian kan. Jadi macam mana kita ambil secara sempurna, balik pun kasih secara sempurna lah. Jangan macam terpatah jari ke, terkodong jari ke, jangan macam gitulah. Maksudnya macam itu. Mungkin Ustaz Kamarul ada yang nak tambah sikit Ustaz? Rasa back to basic kerja lah. Sama je kerja mana-mana pun. Kalau kita tengok kerja, macam saya cakap, kerja masjid ke, kerja apa ke, anything bila macam saya cakap tadi, profiling dan sebagainya kan. Biasalah kan, bila nak dapat kerja tu memanglah kita akan cakap, boleh. Tapi tak ada kerja tu nanti ada je kan, kita tak boleh buat, ada je yang itu. Tapi at the end of the day, macam mana saya cakap juga, expectation dengan reality lah. Kan realitinya kita jangan cuba tolak lah, atau jangan cuba push diorang sampai diorang tu. Maaf kata ada juga macam dengar cerita kadang-kadang sampai 24 jam kan, ini hari-hari tak ada rest, ada yang ambil phone, ada yang tak bagi pegang phone dan sebagainya kan. Ini semua tanggungjawab masing-masing lah untuk ini. Dengan maaf kata pun ada juga yang mana letak kamera tapi tak beritahu. Privacy dia pun sampai ini. Privacy dia itu tapi saya tahu kalau macam ada agreement ke apa, baru boleh letak lah. Tapi jangan sampai macam terlalu kawal sangat ataupun terlalu kongkong sangat lah. Maksudnya dia freedom pun dia masih ada sebagai manusia lah. Kita cuma ambil dia untuk kerja bersama kita. Tapi ada orang mindset dia lain lah. So depend back on how kita treat mate tu ke, atau how kita treat bibi itu sendirilah. Sebab memang pernah dengar banyak cerita yang baik, ada yang cerita yang tak baik, ada cerita yang mana yang tak tahu pun. Kadang-kadang diorang sampai abuse kan diorang punya itu. Saya pernah ingat cerita sampai lock dekat dalam bilik air, ada storeroom semua. Betul. Lock, tak bagi makan. Dan ini sebuah perkara yang mana kita kena tengok sebagai manusia lah. Itu je.
pendapat saya. Tapi kalau untuk kita betul lah, yang betul ada kata tadi itu saya tak nafikan, tapi saya rasa macam perlu ada macam like agreement itu is really important. Bagi macam untuk kita kena fikir dari sudut bos, dia nak that trust isu. Tambahan pula dengan mengenai pasal anak. Jadi untuk mengelakkan apa-apa terjadi, that's why ada perlu CCTV. That's why saya rasa perlu ada discussion kat situ. Okay, saya put CCTV kat sini. Jadi tak mengharap tak invade dia punya privacy. Tapi pada dia punya intention is untuk menjaga keselamatan anak lah. Pasal kita pun tahu juga dalam dunia ni macam tak semua yang salah betul. Kadang-kadang ada juga yang maid taking advantage untuk macam mendera ke lagi budak-budak yang di bawah umur. Itu pun jadi satu concern untuk parent. Sebab pernah terkena pada diri saya sendiri. Sebab kita ambil untuk nenek kan, saya katakan tadi kan. Jadi bila dah ambilkan mat tu untuk nenek, kita nak keluar lah. Maksudnya keluar bersiar ke makan tengah hari dan sebagainya. Jadi satu hari tu dia bawa datang masuk kawan dia lah. So bila kita dapat tahu dia bawa masuk kawan dia, kita nasihatkan lah. Sebenarnya tak boleh. Sebab salah satunya kita takut kalau sekiranya ada barang hilang, kita tak tuduh orang lain. Maksudnya yang siapa yang dekat rumah tu yang ada tuduhan. Sebab tu bila kita lihat dalam isu-isu yang tadi Ustazah Baitina kata antara majikan tu dengan maid tu, kenapa tak ada dituduh sampai macam tu? Mungkin ada situasi-situasi yang berlaku. Dan kadang-kadang pun ada juga yang berlaku juga. Maksudnya bukan saya sanksi tapi bila mana kalau kita dah nak hantar dia pulang tu, okay, kita pastikan sebelum dia keluar daripada tempat lapangan terbang tu, kita pastikan barang-barang kita tu ada tak lagi dekat situ. Takut hilang dan sebagainya. Saya tak kata semua maid jahat, okay. Ada yang maid baik sampai dia pegang kepada dua generasi. Maksudnya dia jaga orang tua kita, lepas tu dia jaga kita, sekarang pula dia jaga kita punya anak pula. Ada macam gitu tau. Diorang dah serasi dengan maid tersebut sampai kadang-kadang dah sampai 20 tahun, 15 tahun berkhidmat dengan dia punya majikan lah. Ada yang saya nampak macam tu. Kadang-kadang macam inilah, macam kadang-kadang faktor bukan orang tu bagus, kadang-kadang faktor peribadi orang tu, pasal dia punya sikap dia memang jaga betul-betul buat amanah. That's why kadang-kadang benda tu berpanjangan. Ada pula ada banyak kes lah macam kerana dia terpaksa kerja, bila dah kerja kerana terlalu rindu sampai tak boleh buat kerja, asyik menangis saja. Itu pun ada. So kadang-kadang dia berbalik kepada sikap individu sendiri lah. Kadang-kadang betul-betul nak kerja, so dia tu lah. Tapi untuk kita as majikan pun perlu ada rasa timbang rasa lah. Pasal kita pun manusia biasa. Kadang-kadang macam apa yang saya lihat, apa yang saya observe, macam kadang-kadang maid tu dianggap macam is a release punya tension. Asal marah je, marah dekat dia punya maid, which is wrong lah. Kadang-kadang itu yang kita tahu. Pasal kerja dekat Singapura ni memang stress level memang very high. Tak ada orang lain yang kita nak marah. So the maid is the one that yang kena lah. Dia jadi punching bag. Sebaiknya masuk UFC je lah macam tu. UFC tu sekarang dah ada gym. Itu kadang-kadang kenapa kadar macam kadar macam isu violence ni happen pasal dia tu dah tak ada orang lain nak anger dia punya, release dia punya anger. That's why dia just release to the maid lah. Itu apa yang saya baca, apa yang saya faham. Okay. Dengan at the end of the day pun, kalau kita tengok pun, kita kena fikir juga tentang pembayaran dan sebagainya lah. Walaupun pada kita 600 dah banyak, 700 dah banyak, apa-apalah bawa duit. Walaupun kita nampak duit diorang macam diorang currency diorang balik bawa banyak dan sebagainya. But kita tak boleh expect that kita kena fikir macam itulah. The currency is more there, diorang akan dapat tu. Sebab at the end of the day, what you give is what you get lah. Maksudnya kan kadang-kadang maaf katalah kalau kita bagi lebih pun, tapi kadang-kadang pun kalau kita treat as bad, macam mana pun, macam teruk sekali pun apa, kadang-kadang dia macam fikir yang orang tu own tau. Kira dia own that bibik, dia own that correct. Apa aku suruh buat pun, buatlah, aku dah bayar kau ke, macam gitu lah kan. So this mentality macam mana manusia ada tu is a bit sensitive lah in people. Dan bila dia sensitif tu is a bit hard for people, is a bit hard for dia punya bibik to understand. And maaf kata, saya pun pernah nampak tak suka je berhentikan,
dalam berapa tahun dia asyik berhenti je. At the end of the day bila dah berhenti dah itu semua, lepas tu kalau kita tengok 1 kali 2 kali masih still okay. Kalau dah 3 4 kali misalnya maaf kata, is the problem with the person itself. Yes. Sebab kadang-kadang dia jaga orang tua. Misalnya orang tu jaga orang tua kita cakap lah baby tu jaga orang tua. Okay, orang tua ni nak ikut cara dia dan bibik dia ada cara dia. Okay, dia dah walaupun dia dah ikut, then that level is alamak dia tak sama macam aku masak. So at the end of the day perangai itu berdatang kembali kepada perangai orang tu. Kepada perangai orang tu dengan how dia treat bibik tu lah. Sekarang terus Aku dah terus dah hilang. Dah datang. ada balik. Dia pun dah ada ilmu gaib. Kadang-kadang like macam dia orang tak kita lah. Kadang-kadang memang ada yang dia kadang-kadang ada kita nampak majikan tu betul, dan kadang-kadang kita nampak yang maid ni pun ada juga macam ada khilafnya lah, macam dia taking advantage, you know, like macam kalau jaga orang-orang yang tua dia tak buat apa-apa pun, dia just biarkan je tunggu bila dia punya ibu dia datang baru start bekerja. So kita nak kena pandai menilai lah. Pasal you know lah, kalau maaf kata kalau dah kelentong tu kelentong jugalah. So kita tahu juga mana orang tu baik ke tidak. Kan? Betul. Marah. Jangan marah saudara. Sebab sampai saya kita secara keluarga sampai kena buatkan dia jadual tau. Jadual waktu. Maksudnya okey, hari Senin dengan hari Rabu ni kamu kena kemas rumah, maksudnya kena sapu. Sebab okey, kalau jaga nenek saya ni memang dah tak berjalan. Dia cuma bangun untuk bawa dia pergi ke tandas, lepas tu dia baring, kena ajak berbual sikit, sebab dia dah lupa. Jadi kalau macam misalnya kata kalau dia tidur, maid tu macam huri-huri lah, maksudnya dia duduk, dia minta buat apa. Sebab memang kita ambil untuk jaga nenek. Jadi apa yang kita boleh buat, kita kasih sikit lah macam tugasan-tugasan untuk meringankan kita punya, tadi macam saya kata, beban kita dan sebagainya lah, macam tu. Cuma jangan sampai melampau lah, maksudnya melampau tu sampai kita mendera ke dan sebagainya, itu tak boleh lah, jangan terjadi lah. Bagi dia kita still kena tahu yang itu adalah macam human right lah. Kita kena treat them with in a betul-betulnya manner lah, macam tak boleh asal bully dan tak boleh anggap mereka tu punching bag. Tapi macam kalau saya rasa kalau tak suka pun nak kena katakan apa yang tak suka, you nak kena luahkan lah. Kadang-kadang mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka memang kira orang kata tu macam baru belajar, baru memahami. So kena kasih ruang lah untuk orang learn to become better, insyaAllah. Tapi kalau bibik minta ala majikan kahwinkan aku macam mana? Boleh jadi juga tu sebenarnya tahu. Itu terpulang pada individu lah sebenarnya. Kita tak boleh cakap haram, tak boleh. Kalau sekiranya kedua pihak tu bersetuju dan tiada hambatan ataupun halangan daripada pihak-pihak yang lain, saya rasa boleh je, tak ada masalah. Tapi sekiranya kalau majikan tu dah ada isteri, saya rasa perlu menghormati perasaan dan juga orang kata tu status isteri tu sendirilah. Dia tak boleh main asal boleh lah. Walaupun sang suami ataupun bibik tu dah menjalinkan hubungan dan sebagainya. Tapi saya rasa mulakan dengan cara yang betul. Jadi tak menyakiti mana-mana pihak lah. But at the end of the day pun it's difficult jugalah, because once jadi baby, then it change to the wife position. Sometimes people akan treat dia macam baby juga. So at the end of the day dia bukan cakap tak boleh, tapi kesusahan tu akan ada lah. Betul. Mentality kita tu dah absorb tau. Betul. And then one more thing kan, bila baby tu tinggal serumah tau, tapi bila dah kahwin, you don't expect the baby and your wife untuk tinggal serumah. Saya tak cakap pasal bermadu. Saya cakap ini trigger tiba-tiba trigger. Saya kata tak. Dah macam sinetron pula. Jadi kita kena fikir long term. Ingat, kita kena beritahu 100 episod. Kita kena beritahu apakah yang akan terjadi sekiranya perkara tersebut terjadi lah. Selalunya kalau benda ni berlaku, dia pernah berlaku ni, satu bibik ni cuba nak tackle anak lelaki majikan dia. So bila nampak ibu ni nampak yang macam bibik ni macam cuba nak tackle anak dia, apa yang dia buat, dia hantar balik tau. Tak ada cakap banyak, terus hantar balik kat dia punya agensi lah. Agensi, hantar kat agensi terus. Tapi bila maksud saya, contohnya kita
manusia, ada perasaan. Okay, kalau macam bibik ni macam dia mesti nak keluar. Lepas tu dia ternampak pula ada apa ni, lelaki yang mungkin boleh jaga dia dan sebagainya. Sekali dia datang kat dia punya tuan, dia kata kat majikan dia, saya mau kahwin mbak, saya gatan ni mbak, mau kahwin ni mbak, boleh enggak mbak kita kahwin? Kira macam mana kita punya tindakan pula? Boleh tak kita berikan keizinan untuk dia bernikah di Singapura? I'm not really sure lah. Pasal ini kena bergantung pada yang MOM punya law and everything kan. Okay, betul. So betul. dia pegang pada work Oh, permit. macam tanya question dia. Kita tak Dia pegang pada work permit, mesti okey kan? Boleh. And then nak tambah sikit je, sorry Ustaz. Tak Nak tambah apa-apa. sikit je. Kalau sekiranya contoh lah macam tadi you all cakap maid ada yang buat perang dan sebagainya. I mean tak orang tak kita lah. Kita ada hari kita mood kita pun okey. Ada hari mood kita pun terpelengok juga kadang kan. I think sama juga dengan maid. Especially lagi-lagi di BB ni kan kadang-kadang ada yang dah berkahwin, ada anak. And diorang duduk di Singapura, diorang berjauhan dengan keluarga. I mean nak trangkall everyday, I mean it's very expensive. Dia tak murah sebenarnya kan. Jadi kadang-kadang bila datang perasaan rindu, datang you know, dia akan somehow akan kerja tu akan affected lah sebenarnya. Jadi kita pun haruslah bertimbang rasa, orang kata considerate terhadap apa yang terjadi, dan kalau boleh berbual jadi BB tu ada tempat untuk orang kata tu sharing problem ke ataupun just untuk bercakap lah. Manusia ni kan kita perlu communicate. Tapi untuk saya pula kan kadang-kadang dia punya gap tu is there tau. Dia macam ada jurang gitu antara majikan dengan tu. Kerana something happen. That's why kadang-kadang maid ni perlukan lagi orang-orang teman. That's why kadang-kadang diorang minta cuti, diorang nak jumpa kawan-kawan diorang. Kat situ lah diorang meluahkan everything. Dan kalau dan kadang-kadang benda-benda ni pun cari kawan yang baik pun perlu. Kadang kalau kawan yang tak baik balik dia akan mabuk Sarah. Saya takut balik mabuk. Macam mana? takut yang kawan-kawan yang negatif ni ajak yang bukan-bukan. Contoh curi duit ke. Kadang-kadang mereka ni hanya nak jumpa sekadar untuk melepaskan rindu, macam dah lama tak jumpa keluarga. So this is the second family. Tapi that's why kadang-kadang macam back to asal itu, pilih kawan-kawan yang baik lah. Jangan pilih kawan yang menjerumuskan kita ke arah yang teruk lah. Sebab tu kita kadang-kadang sebagai majikan, kita takut kalau sekiranya maid tu lari pergi balik dia punya kedutaan. Once kalau masuk kedutaan je, kita dah memang ada masalah tu. Once kalau lari kepada kedutaan, kedutaan akan jaga diorang tau. Kedutaan Indonesia akan jaga anak-anak dia dengan baik. Tu yang saya difahamkan lah. Jangan sampai dia lari ke tempat kedutaan je, tu dah kira parah. Macam masalah yang besar akan datang lah. Betul. Tapi saya rasa majikan pun, kita pun kena sentiasa mengingatkan pembantu-pembantu rumah kita lah. Memang kita boleh kasih diorang, memang kalau ikut undang-undang Singapura ni memang perlu untuk kasih mereka 1 hari cuti. Jadi sebelum kita tahu bila mereka keluar, ada tendensi untuk mereka bergaul atau berjumpa ataupun get influence with macam-macam jenis kategori pembantu rumah yang ada tu is very high. Jadi sebelum kita melihat mereka terjerumus, kita pun boleh nasihatkan mereka, kerana di Singapura ni kita ni ibarat keluarga dekat mereka tau. Jadi kita boleh nasihatkan mereka what kind of friends yang mereka boleh cari. And for your info, kadang-kadang pembantu-pembantu rumah ni they are very young. As young as kadang 15 tahun, ada 16 tahun, 17 tahun dah masuk Singapura untuk bekerja. Jadi kita anggap mereka seperti adik-adik kita ataupun yang mungkin anak-anak. Jadi kita boleh nasihatkan mereka. Kerana kalau you all jalan, because saya kan tinggal dekat Geylang kan. Jadi bila dekat Geylang tu, di sana tu saya akan nampak bermacam-macam jenis join sekali ke? Jangan begitu. Saya kerja hari Sunday. Kau pasal. Okay. Jadi saya akan nampak macam-macam jenis pembantu rumah yang ada. Tak, mana tahu rindu karipap diorang ke, rindu tempe. Datang sama-sama. Ya, kat Geylang, pasal Geylang tu macam-macam ada. Okay, so jadi dari situ kita boleh nampak lah mana satu yang okey dan tak okey. Kita bukan nak menilai manusia tetapi ialah untuk ambil langkah berhati-hati. Betul. Rasa macam kadang-kadang entahlah untuk saya macam kadang-kadang kita kena pandai tolak tarik lah. Kita kasih dia freedom sikit dan kita tarik dia lagi, macam kasih nasihat kenapa. Memang dia suka nak dibendung pasal tapi kita kena kita punya part lah. Pasal
takut nanti yang bukan-bukan menjadi sebelum apa-apa yang buruk menjadi, so kita kena pandai main tarik tali lah. So ada part kita kasih dia okay, kita kasih some freedom, ada part kita tarik dia untuk like macam this is salah, this is tak boleh. So diorang alert lah, so diorang aware about this thing is wrong. Mungkin kalau tak tahu. Betul, dan lagi satu kan, kita bukan orang senang. Kadang-kadang kita ambil maid ni, ambil pembantu ni is kerana kita ada sebab-sebab huzuran seperti macam Ustaz tadi, nenek jaga nenek sakit, ataupun ada setengah tu macam ibu bapa sakit dan sebagainya. Jadi kita bukan keluarga senang, tapi kita ambil tu ada sebab musabab yang perlu untuk kita ambil. Jadi kalau sekiranya kita buat perangai ke apa dan kita kena hantar balik ke, cost yang untuk ditanggung tu tinggi. Okay, jadi saya rasa itu pun menjadi orang kata tu membuatkan kita rasa, some people lah merasa stres lah. Jadi sebab tu kadang-kadang bila mereka stres, tak nak berlaku ni, tak nak ambil tu, buat perkara yang tak baik, ataupun sekiranya mereka dah buat perkara tak baik, nak membendung, mereka melakukan kekerasan. Ataupun yang paling teruk sekali, ada yang mungkin isterinya busy bekerja, jadi mungkin suami kat rumah, jadi melakukan perkara-perkara yang tak baik terhadap maid dan sebagainya. Saya rasa ini pun harus di alert lah, kerana maid ni bukan hamba abdi maid ni bukan hamba saya Mereka ni kalau ikut disebut kita ni masih tertaluk pada undang-undang, dan mereka ni pun ada maruah, ada harga diri, dan mereka pun ada keluarga yang mereka sayangi lah. Dah macam penutup lah pula saya cakap ni. Okay. Sambung. Sila sambung. Cakap harusnya. Kira jangan, pada pendapat saya, jangan macam sinetron lah. Macam sebab kadang-kadang benda-benda ni semua dia akan jadi, ada benda-benda yang kita kena jaga lah. Sebab tu kalau ada maid tu, banyak benda pun sebenarnya kita kena ini. Satunya kalau kita ada keluarga, dan besar juga sebab aurat nak kena jaga, nak kena jaga, ini nak kena jaga kan. Banyak benda kita kena jaga, which dia tambahkan. Tapi ada side pun mungkin ada yang boleh lihat yang macam ni menyenangkan apa semua. So once kalau kita nak hire that maid misalnya lah kan, kalau kita ada keluarga dan sebagainya, kita nak kita kena accept the consequences apa yang akan berlaku lah before kita pilih dan sebagainya. Bukan kita cakap jangan pilih, tapi at the end of the day when you accept that thing, then ada consequences you kena hadapi lah in the future. And juga kalau kita tengok juga, kalau macam Ustaz cakap kan, kadang-kadang ada ni dia jaga nenek ke apa dan sebagainya, lepas tu ada anak ke apa, then I mean like kalau if you hari-hari jumpa with the anak laki ke apa, then anything can happen at the end of the day lah. So when apa-apa pun jadi, diorang nak kahwin ke apa, then at the end of the day lagi kita tengok it's bound to happen lah kan, pasal because dah ada jumpa hari-hari, dan itu lagi kalau dia belum kahwin dan sebagainya. So banyak benda yang bila kita nak buat tu, kalau dah ada maid ke apa dan sebagainya, I think at the end of the day kena check balik betul-betul kita perlukan ke tak perlukan. Kalau kita betul perlukan, then just tengok atau just fikir yang kita perlukan ni, and kita tak boleh fikir the negative part lah. Itu tak boleh letak macam, alamak dia ni aku kena macam gini, aku kena gini, aku gini. Sebab ada orang, dia boleh mentally terus macam, alamak dia ni nanti jadi macam gini. Dia nanti kahwin dengan anak sinetron kan, terus jadi sinetron dan sebagainya lah. So benda tu pun kita punya mentality nak kena kuat lah. Mentality kita bukan fikiran gitu. And at the end of the day pun, kadang-kadang maaf kata pun ada juga yang bibi-bibi ni pun maaf kata, ada yang macam orang kata treat dia punya majikan, sebab majikan dia misalnya lah ada ini, habis tak ada orang jaga, dia jaga seorang, dia treat badly lah. Ada setengah-setengah yang treat badly jugalah, tak semua tapi ada juga yang treat badly. So at the end of the day, kita kalau tengok balik pun is about kita punya diri, about macam mana kita handle diri kita, macam mana bibi tu handle diri dia. Kalau memang betul-betul tak serasi, sebaiknya untuk kita selesaikan masalah dan lepaskanlah. Kalau kita rasa memang itu bukan salah kita dan sebagainya. Tapi kalau daripada pihak majikan pula, kalau memang salah dari dia orang, jadi yang sebaik-baiknya adalah dia orang untuk untuk memperbaiki diri mereka lah. Sebab dia macam saya cakap, kalau masa kita kedutaan mereka, nanti dia orang yang kena. So memang katalah macam padan muka lah kan. You create the problem, you bear with the consequences lah, tu maksudnya.
kalau saya boleh tambah sikit bukan tambah lah, maksudnya saya boleh share sikit alternatif lah. Okay, kalau kita mungkin orangnya kurang selesa. Kalau saya personally, saya mungkin kurang selesa kalau sekiranya ada orang lain dalam rumah saya. Okay, jadi alternatively contohnya kalau sekiranya di rumah tu ada orang tua yang mungkin orang muda, anak-anak bekerja, kita ada juga pusat-pusat di mana pada waktu yang in the day, diorang boleh ambil ibu bapa kita untuk pergi ke pusat penjagaan, exercise, do some activities, dan nanti petang ambil balik rumah. Something like that, macam childcare, tapi untuk orang-orang senior citizen. Kalau kita ada anak kecil, kita boleh hantar anak kita pergi dekat childcare. Jadi instead of duduk kat rumah, bibi jaga, mereka pergi sekolah, mereka ada aktiviti, mereka belajar dan sebagainya. Kalau sekiranya contohnya macam orang bekerja, kalau saya personally, kalau kerja rumah yang mungkin mana yang saya tak mampu untuk lakukan, saya akan ambil bibi, orang kata bibi part time lah, ikut jam. Yes, betul. Berapa jam kita ambil, kita bayar according to hourly rated lah, macam gitu. Jadi, diorang buat depan mata kita, diorang dah habis buat, then they come and go lah maksudnya. Jadi, kita tak ada dipertanggungjawabkan perkara-perkara yang macam saya cakap tadi lah, dia punya pribadi ke ataupun apa yang dilakukan ke apa. Maknanya kita out of that lah. Cuma kalau saya boleh tambah sikit, kalau untuk pasangan muda yang hari ini, selalunya yang mereka akan letak dia punya ground rule tau. Okay, contoh saya ambil kamu ni untuk bekerja dengan saya. Okay, kerja kamu cuma tengokkan anak saya buat kemas-kemas dengan cuci baju. Okay, itu dia punya rutin job yang diorang kena buat lah. Okay, tapi kalau masak, selalunya diorang takkan buat, diorang takkan minta. Ini yang saya dapat khabar daripada sebahagian daripada teman-teman lah yang buat macam tu. So bila kadang-kadang kalau macam tadi kalau dah suruh kemas pun nampak balik rumah macam tadi saya cakap, balik pun nampak macam bersepam, masih menggunung. So sebaiknya biar kita yang menggunungkan lah, bukan dia yang menggunungkan lah. So sebaiknya macam tu. So dia punya basic is what is your ground rule yang you letak lah. So once you letak the ground rule, you akan tengok daripada ground rule tu lah. You punya ni. So macam kadang-kadang ada bibi kita, contohnya pergi pasar, kita amanahkan dia untuk pergi pasar. So kita cuba timing tau. Okay, saya kalau pergi pasar, berapa minit yang saya akan ambil atau berapa jam. Tapi kalau kita suruh dia pergi pasar, daripada pukul 10 pagi, dia sampai petang pukul 4 start, tak pernah masak-masak. Kira dia bukan, maksudnya dia tak pergi terus ke pasar tau. Maksudnya dia jumpa orang tu, dia berbual, dia menimbang, melencong lah. Maksudnya melencong atau pergi mengetih ke apa dan sebagainya. Jadi tak boleh lah benda tu kan. So kita dah pergi, balik kita nasihatkan dia. Dia macam anak-anak kita sendiri. Kalau masa muda kita nasihatkan. Saya sendiri pergi ke pasar, saya gunakan masa macam ini, kenapa kamu pergi lambat? Kalau macam jam ke, terstart dalam lift tu kita faham lah kan. Kacau-kacau pintu tak buka, lift tak buka, tu lain lah. Itu ni. Tapi kalau dia buat selainnya, selewing, kita dah faham lah. Sebab kita pun pandai juga selewing kan. Tapi kita nampak orang ni selewing, kita pun akan rasa panas lah macam tu lah. Macam tu. Saya rasa macam kalau macam gini kan, I mean both side kena tak tahu lah. Ya, kena ada agreement. Pasal yelah, bukan susah, bukan senang lah kan nak kawal seseorang tu. Tapi kadang-kadang untuk permulaan mungkin ground rules tu sangat membantu untuk dia tahu kita punya expectation. Takkan kita tiba-tiba nak kasi expectation very tinggi kan, tak boleh. So pelan-pelan lah kita rasa kalau dah tahu kita punya culture, budaya kerja kita, macam kenal tak budaya kerja kita macam mana. So sedang mematikan. Kalau tahu dan from there kita boleh tahu macam gini orang macam gini. That's why macam kadang-kadang perlu untuk kita observe carefully. That's why profile itu penting. Jadi kita tahu macam, actually dia terlalu muda. That's why ada certain thing dia tak tahu. Macam kadang-kadang kita kalau terlalu berikan keringanan sangat kepada pun tak boleh juga. Dia tak boleh tahu. Kadang dia sampai boleh pijak kita juga. Contoh sebab tu prepaid. Kalau kita tengok prepaid, dia punya value prepaid tu kita kasih berapa kan. Kita boleh check balik tahu berapa yang dia gunakan. Tapi kalau saya kata kita kasih sampai wifi dan sebagainya, takut orang punya pekerjaan tu macam contoh kita suruh jaga anak. Dan saya pernah nampak pembantu rumah tu kat belakang, anak tu dah ke depan.
anak kita lah. Maksudnya kalau kita anak kita sendiri, kalau berlaku, nauzubillah, mudah-mudahan taklah sampai berlaku kemalangan. Tapi kalau dah berlaku kemalangan tu, apa kita nak jawab dengan anak kepada majikan kita lah. Sebabkan kelalaian kita menggunakan handphone waktu kita tengah jalan. Sebab saya dah banyak sangat nampak sampai ada yang terleka dengan handphone, sampai anak majikan tu dah lari ke mana, dah mentang pukang, dah masuk dekat apa ni, road ke, masuk longkang ke, tu dah masalah lah. So kita kena hati-hati lah. Kalau kita nak kasi kebebasan, kebebasan yang macam mana yang kita nak berikan. Betul. Entahlah, kadang-kadang macam bila susah lah pasal kalau kasih kebebasan takut di salah guna, tapi kalau tak beri pula takut rasa diri dizalimi. That's why kadang-kadang perlu macam bertulis lah, media dia kena ada kontrak. Jadi tak pening kepala. Pasal saya rasa pasal kerana macam mana kadang-kadang diorang keluar ni kadang-kadang bukan saja untuk mencari wang, tetapi actually untuk like kebebasan. Diorang nak freedom. This is what happen lah. Tapi macam saya rasa benda ni boleh ditangani jika kita pandai mengatur strategi lah untuk pasal yelah takut nanti kalau lelari pergi dekat kedutaan dah ada satu kes dah, ada satu masalah untuk kita. So kita kena pandai menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil lah. Saya setuju, dan kalau saya boleh tambah sikit mungkin kalau sekiranya permulaan tu kalau kita dah decide untuk, kita kena fikir betul-betul keperluan untuk kita ambil membantu rumah. Kalau sekiranya nak ke tak nak, fikir konsekuensi. Dia bukan short term, dia long term tau. Jadi bila kita nak ambil tu kita kena list down apakah konsekuensi, positivity, negativity. Macam mana kalau sekiranya this negativity happen, worst thing happen, apakah yang boleh kita lakukan dan sebagainya. Jadi bila kita dah list down, kita lebih nampak, kita akan nampak dia punya, kita dah bentangkan, kita akan nampak dia punya outcome dia lebih luas, lebih clear depan mata. Jadi mentally and physically kita dah ready. Jadi bila kita dah ready baru kita buat keputusan, dan apabila kita dah buat keputusan tu kita doa banyak-banyak. Okey, semoga apa jua keputusan yang kita ambil, apa jua keputusan yang kita buat tu benar ataupun dipermudahkan, dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang tak diingini lah. Saya rasa doa tu memang mainkan peranan yang sangat penting lah. Kemudiannya barulah kita teruskan usaha untuk mencari pembantu rumah yang terbaik lah. Yang penting kalau kita dapat inculcate, kita dapat masukkan unsur-unsur keagamaan ataupun ketauhidan yang Islamic perspektif lah dalam rumah kita tersebut dengan pembantu rumah tersebut, supaya kita kedua-duanya mempunyai satu persefahaman. Jadi apa jua yang kita lakukan ialah untuk, contohnya kita ambil maid untuk bantu kita dan mendapat keridaan Allah, dan dia juga datang di Singapura untuk buat kerja rumah, bantu untuk dapat duit yang halal pun untuk mendapat keridaan Allah. Jadi kedua-duanya mempunyai goal yang sama. Itu yang saya rasa lah. Untuk tambah apa saya cakap, maybe kena list down tu. Maybe first macam kalau kita jaga orang tu, kita tanya perlu tak kita ambil, kita mampu jaga tak mampu jaga ke apa dan sebagainya, then go down, okay tak mampu jaga, then apa kira solution, okay mungkin daycare. Kalau tak mampu lagi, list down lagi ke bawah, mungkin memang tak boleh jaga, memang susah untuk jaga, dia tak boleh tinggal ni dengan ada orang yang lain yang jaga, so nak kena letak maid. So itu dia punya steps yang kita mungkin kena letaklah daripada A to Z lah. Kalau sampai Z, kalau boleh sampai Z, pasal at the end of the day, bila kita cakap balik, dia go back, ni pun sebab semuanya sebenarnya tanggungjawab kita dululah at first. Tapi bila kita berikan orang lain, maksudnya kita dah bagikan tanggungjawab kita kepada mereka, dan kita dah trust mereka. So maksudnya bila kita dah ada trust kat mereka tu, maksudnya kita tak boleh complain lah at the end of the day. Itu sedikit sebanyak. Kita pun kena terima jugalah baik buruknya. Ini sama juga macam kita, pasangan kita terima dia baik buruknya. Jadi ibarat another family member join kat rumah tu. Jadi kita kena terima baik buruknya, dan kita kalau sekiranya ada buruknya yang kita tak suka, kita perbaiki, kita usaha nasihatkan supaya dia pun dapat perbaiki. Dia baik, kita pun senang hati. Betul tak? Kalau dia buat kerja rumah kita asal boleh dalam keadaan emosi yang tak stable, kita pun akan stres kat kerja lain, stres kat rumah lain. Akhirnya kita pun jadi bertambah-tambah lah stres tu. Maybe macam kalau makan, ajak makan sama-sama ke, kalau solat ajak sama-sama ke, tak masalah lah. Betul.
Ada orang have that mentality, jangan tak boleh mate kena makan nanti. Pada saya tak masuk akal lah. Mana-mana pun dia dah jadi satu keluarga kita juga kan at the end of the day. Betul. Culture-culture yang lama seperti yang dipotretkan dalam sinetron-sinetron ataupun cerita Cinderella ataupun perkara yang negativity yang ditonjolkan lah dalam movie-movie ke apa. Tak semestinya kita kena ikut. Okay, kita boleh adapt, kita boleh introduce a new culture, a new value yang kita nak dalam rumah kita. That is your space. You decide your space. Okay, you decide value macam mana. Okay, value yang ke arah negatif atau value yang lebih kepada Islamic perspektif. Awak yang tentukan. Sebab kalau macam tadi Ustaz katakan solat bersama, makan bersama, secara tak langsung kita akan kenal culture pemakanan diorang tu. Itu yang seronok ni. Maksudnya kalau dah tahu culture diorang macam mana apa dia panggil sambal lado kalau dah tahu macam mana nak buat sambal lado, dah tak payah pergi makan ayam penyet Maksudnya kita dah share kita punya culture sikit dengan dia punya culture. Sebab ada sebahagian pembantu rumah ni dia tak makan apa yang kita makan. Tapi kita cuba makan untuk makanan dia pula. Mungkin kita belajar dia punya budaya dan sebagainya. Macam itulah. Sebab secara rata yang lepas saya dah tukar mate apa semua kan, kalau ikut pada mate yang lepas bila habis kontrak, diorang dengan Indomie ni macam tak boleh dihilangkan Ustaz. Dia memang nak makan Indomie je. Macam tu lah. Siang Indomie, malam pun Indomie. Nak tidur malam Indomie tu ya Maggi goreng tu kan? Dia ada macam-macam. Dia ada macam-macam Itu perisa. sedap tau sebenarnya tau. Ustazah Betina masa kat Mesir, dia suka yang colour kuning. Kaldu. Apa tak kaldu? Oh okey, ayam tahu itu sedap. I mean that kind of macam Maggi goreng itu sedap. Senang dibuat, senang dimakan di mana-mana sahaja. Tapi jangan makan selalu nanti botak. Yes, betul. Cuma itulah saya katakan, bila kita treat mate ni treat macam manusia, dia bukan haiwan. Sebab kalau haiwan, kucing, kita tahu macam mana nak berikan makanan yang sedap. Kalau kita ada pelihara burung dan sebagainya pun kita tahu apa makanan yang baik untuk burung tu lah. Maksudnya binatang peliharaan. Ini binatang peliharaan tau. Ini bukan apa-apa, ini manusia yang kita ni. So bila kita berikan yang terbaik, nanti Allah akan balas yang terbaik lah. Dan di sini lagi Betul. Kita treat orang tu macam mana kita nak orang treat kita. Kalau kita tak suka orang treat kita jahat, kita janganlah treat orang jahat. Okay, what goes around comes around. Ustaz Kamarul, Cik Nudin ada soalan? Tak ada? Tapi soalan ni macam senyap gitu Selalunya Cik Nudin akan tanya soalan. Cik Nudin. Pak Maan pun macam senyap Pak Maan tak ada. Pak Maan tak ada. Lagi satu lah lagi Wan Muhammad. Ni Lela pun macam tak nampak malam ni. Malam kita ada ni lah Syaha. Wah, ada mate kena banyak bersabar. Saya setuju. Kena banyak sabar kawan-kawan. Kalau tak banyak sabar, janganlah ambil Takut terbuli, tak nyaya lah pula. Sebab kalau macam contoh kita ambil binatang peliharaan kucing lah. Kalau kita ambil anak kucing, adakah kita pukul kucing tu? Sebab kadang kita nak kena, kalau untuk educate kucing ni, educate. So macam mana kita educate dia supaya jangan kencing merata. Apa pengalaman yang saya dengar daripada orang lain, letak dia dalam jamban tu, 1 hari ke 2 hari, biar dia kat dalam tu, kita kurungkan dia, sampai dia tahu tempat nak buang najis tu kat mana. Itu yang saya pelajari lah, yang orang ajar. Dalam toilet lah, dalam jamban. Dalam jamban mati Buat tu jadinya. Lain tu. Confident Aduh. Dalam jamban. Dalam jamban tutup mati. So kat dalam toilet. So dia tahu tempat tidur dia kat situ, tempat nak buang najis semua kat dalam situ lah. Kalau kita boleh sayang haiwan tu, apatah lagi dengan manusia. Sebab kadang-kadang kesian macam tadi saya kata stres sampai tumbuk. Itu habis yang macam yang tak silap saya tahun lepas yang dia terlalu marah sangat dengan pembantu rumah dia sampai dia campak air panas, habis sampai cabut gigi orang tu. Cabut gigi tu yang saya baca lah. Ini kes dah dera, jangan buat macam itu lah. Cuba anak kita sendiri kena macam tu macam mana? Macam lagi satu dia ada lagi satu culture kan. Makanan tu tak boleh sama. Macam ni makanan aku jangan ambil. Kau nak kau ambil. Itu saya rasa terlalu zalim lah. Macam dia tak patut ini berlaku. Pasal kalau itu saya kata macam apa yang Ustaz tadi katakan, kadang-kadang culture Islam atau memudayakan keadaan rumah tu dari Islamik tu dia sangat membantu lah. Macam kita tahu apa peranan kita, ketauhidan tu perlu ada.
Kita semayang, kita apa, tapi perbuatan kita tu tak menonjolkan apa yang kita buat tu macam kelakar saja. Macam tak boleh terima akal pula tu. Betul-betul. So budaya orang Melayu kita memang lembut. Tapi entah macam mana, entah dia boleh jadi macam tu pun kita entahlah. So kena timbang rasa, anggap yang mereka datang ni untuk cari rezeki. Kesilapan tu biasa, manusia biasa. Kita perbaiki macam tadi lah, kita ni lah. So teman-teman sekalian, hari ni macam tajuk kita ni macam ni sikit. Nanti akan datang ada season 2, kita buat siri junjung pula. Siri junjung. Nanti kecoh nanti. Betul lah, betul. Siri junjung tu kahwin-kahwin kan? Salah. Dia kalau kahwin-kahwin, kita berbual pasal madu-madu pun okey juga Fatina left the group. Syarfa Tiba. Syarfa pun left the group. Bukan tak nak. Boleh. Tapi takut tergaduh sikit lah. Tapi okey lah. Boleh lah. Paling Syarfa okey lah. Dia kalau tajuk kontroversi ni, dia punya penonton mungkin macam macam terbangun lah, macam hype up lah. Macam cerita Piramli lah. Kalau buat poligami ikut sunnah, tapi yang lain saya tak ikut lah pula. Tak, dia bukan pasal tu je. Tak, itu trigger je. Itu sikit je. Dah. Aduh, bibirku ya hari ni. Aduh. Memang bibirku. Sekarang kita dah pukul 10 pun. Kita ada soalan-soalan last. Lepas tu kita akan tutup insyaAllah. Kalau perempuan ada soalan, mungkin kita bagi 1 minit untuk ada soalan. Kalau tidak, kita akan berkata kata-kata akhir lah. Cuma sebelum kita akhir kan, kadang-kadang kita sebagai isteri kat rumah pun, kita pun kalau kita tak menjaga diri dengan baik, kadang-kadang orang kat rumah kan boleh pakai baju butterfly untuk buat kerja rumah dengan tukar penyapu, kadang-kadang boleh dianggap seperti pembantu juga. Jadi kita kena jaga jugalah penampilan lah. Jadi tidak dilihat seperti pembantu macam itulah. Tiba-tiba kita tak dealing, kita tak apa. Tak adalah, okey je pakai baju butterfly, tak ada masalah pun. Tak, maksudnya tu Tak. Okay, Ted. Okey, nampak ni macam tak ada soalan. Jadi insyaAllah mungkin ada kata-kata terakhir daripada Ustaz dengan Ustazah. Kenapa tiba-tiba macam ada black Black apa? Black dog pun? Macam ada ni lah. Ke saya punya internet yang tak berapa baik? Maklum lah, nak check, nak tengok sikit lah. Mungkin internet lah. Mungkin. Sebab tak ada orang komen tak ada orang tak ada soalan Tak ada sebab. Tak ada. Okey. Okay, mungkin saya boleh tutup dulu. Saya boleh kata-kata akhir lah Saya rasa kata-kata akhir daripada saya, kita berbalik pada hati. Kalau hati kita bersih. Fatina jangan ketawa Takkan marah bersama. Saya tak boleh cakap lah kalau Saya terkejut dah tu je. Saya terkedu. Sinetron lagi, terkedu. Silakan. Diamlah. Okey. Kan lupa nak cakap apa. Okey. Berhati. Okey. Marah. Okey. Kalau sekiranya hati kita tak ada hati kita bersih, tak ada sifat-sifat nak menguasai atau nak meninggi diri, saya rasa insya-Allah kita boleh lalui segala cabaran-cabarannya dengan mudah lah insya-Allah. Tapi sekiranya kalau kita ada penyakit-penyakit hati seperti nak meninggi diri, kita rasa kita nak menguasai dia, kita rasa kita yang terhebat, kita yang terbaik, maka itu yang susahnya lah. Jadi saya rasa reflection hati tu perlu, bersihkan hati tu pun perlu juga. Itulah akhir kalam daripada saya. Kawan-kawan macam mana pula? Jauh atau no sampai Tina? Tak, untuk saya pula mereka ni datang memang mencari rezeki yang lebih, dan kita ada kebetulan kita ada rezeki yang lebih, so kita share. And then bagi saya saya cakap macam kita nak kena toleransi tu penting, macam saya kata tadi lah, macam apa tu yang kita nak kena be realistic. That's the word, untuk macam kita ni actually sama-sama tolong each other and be realistic lah, untuk macam faham tak? By the end of the day, mereka hanya meringankan kerja-kerja kita. Mereka bukan dipertanggungjawabkan untuk buat benda tu. Dia meringankan saja. Itu saya rasa takeaway yang perlu yang nak share lah.
Cakap baru, Fahad? Kalau saya pula yang penting keadilan tadi kita baru pasal keadilan tadi sama jugalah keadilan dalam inilah dari dua pihak, daripada pihak majikan, dari pihak bibik tu sendiri, dua-dua kena adil. Sebab kalau kita tak adil, maka kita ingat dalam ayat Quran Allah SWT berfirman maliz zalimin min hamim wala syafi'in yuta. Maksudnya orang-orang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak mempunyai seorang memberi syafaat yang diterima syafaat dia. At the end of the day, bila adanya kezaliman, kalau tak jaga diri dengan baik, tak jaga ambil itu dengan baik dan sebagainya, kita menzalimi seseorang itu, lagi-lagi ni sekarang banyak yang dizalimi, ataupun sebaliknya orang yang majikannya dizalimi dan sebagainya, at the end of the day, kita jangan lupa lah tergolong daripada orang-orang golongan-golongan itulah. Itu sebenarnya. Okeylah, saya pula yang last, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi lah. Okey, sebab kita ni semua penjaga, dan bila mana kita menjaga seseorang tu, kita dipersoalkan. So, kalau kita dah baik dengan keluarga kita, jangan sampai mate pula yang heret kita masuk ke kancah api neraka lah. Itu yang kita takut. So, kalau kita dapat jadikan mate tu sebahagian daripada keluarga kita, itu yang kita dah berjaya lah. Sebab sistem dakwah ni dia berterusan. Dia bukan pada anak-anak kita, bukan pada isteri dan sebagainya. Nak cakap isteri lah, salah. Dia bukan pada isteri. Tapi kepada siapa yang kita ada bersama dengan kita, mudah-mudahan value yang tadi Ustazah ataupun Ustaz katakan tadi, dia dapat tinggalkan kesan kepada mate kita lah, insyaAllah. Ataupun pembantu rumah. Ingat kata Allah, pesan Allah, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Okay? Kira kalau jazak tu, balasan tu, kalau nak balasan yang baik, kena buat baik. Ihsan tu nak kena ada. Tak mampu, jangan nak suruh orang pergi panjat pokok. Tak boleh panjat pokok, jangan nak pandai-pandai pergi panjat pokok. Tiba-tiba suruh rambutan ke buah durian. Baiklah. Baik, teman-teman, terima kasih pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, insyaAllah kita ada sedikit pengumuman nak bilang, beritahu insyaAllah. Ustaz buat tutup sekali. InsyaAllah. Tutup sekali ya. Okeylah, saya tutup sekali. InsyaAllah pengumuman, InsyaAllah untuk bulan depan ada je kita akan rehat seketika insyaAllah, dan kita akan kembali balik kepada bulan November yang mana kita akan bawa season 2 insyaAllah. Tentu ini akan insyaAllah lah dengan topik-topik yang lebih menarik, topik yang mana boleh membuat orang gaduh, kita tak membuat orang membuat topik membawang. topik membawang topik membawang yang mana kita insyaAllah akan berikan topik-topik yang mana boleh kita sama-sama mungkin lagi mendalami topik itu dengan sebaik-baiknya, dan mungkin sebagai jemaah juga mungkin boleh interact dengan kami dan sebagainya insyaAllah. Okay, itu saja saya rasa. Okey, sebelum tutup juga saya nak beritahu untuk bagi mereka yang mempunyai anak-anak di luar sana ataupun cucu-cucu di luar sana. Sempat Tutup sekali lah. Tutup lah, kau dah buka, kau tutup sekali lah. Tak boleh. Okay, sabar apa? Kat ni lupa nanti. Okey, kita IE Islamic Education on department kita dah buka registration untuk tahun depan, tahun 2021. Jadi bagi mereka yang ingin memberi pengajian agama kepada anak-anak, cucu-cucu, bolehlah datang, bolehlah klik ke registration link yang ada dekat Facebook Istiqomah dan register bersama kami untuk program madrasah mingguan. Kita ada live, kita ada kelas mengaji, kita ada P1 madrasah preparation, dan kita juga ada kelas Tamil. Okay, kalau ada jiran-jiran yang Tamil Indian Muslim, bolehlah ajak mereka bersama-sama datang ke Istiqomah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama pada hujung minggu. Okey, sampai Dina ada apa-apa tak yang tambah? Tak ada, tiba-tiba. Oh ya, masih ada sekali. Yang pasal nanti ada banyak sumbangan anda diperlukan. So jangan lupa menderma. Link dekat bawah. Sumbangan apa? Menderma. Kita membanyakkan pahala kita untuk saham akhirat. Apa ni? Untuk membentuk peribadi Muslim. Yes, untuk peribadi Muslim. Yes, betul. Semua live fund pun akan ada nanti untuk membantu keluarga susah. Betul. So jangan lupa menderma. Okey, Ustaz Farhan kena cakap apa? Ustaz Farhan, saya pas balik pada anda. Tutup.
Jangan lupa like, subscribe, Ah, komen. Okay, Tapi atas lah subscribe. Jangan lupa juga nanti tengok pada kita punya video-video yang terbaru ni lah yang kita dah buat. Jangan lupa like yang tu penting. Like, comment, share, subscribe. Setakat baru stres. Kesian dia. Sekali take. Aduh, okeylah, baiklah para penonton, apapun segala bantuan yang anda berikan ataupun sokongan yang anda berikan, kami ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih. Tanpa bantuan anda, kami tidak akan ke mana dan kami hanya jalankan amanah dan juga tugasan. Kita akan berikan aktiviti yang terbaik lah untuk anda saksikan untuk dapat maklumat dan sebagainya. Dan kami juga buka maklum balas kalau ada apa-apa yang kekurangan dan sebagainya. Tolong beritahu kepada kami sebab kita pun perlukan maklum balas. Tanpa maklum balas anda, kita tak boleh membangun dengan lebih baik lah. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah yang Maha Tua daripada diri kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر.